Pergi ke Cukar, beli wah kelapa. Singgah sekejap, Tanjung Pari. Makanan tradisi, jangan buat lupa. Kepok leko, nama diberi. I know a place, sky so wide and far. Though the sun shines bright, you're my only star. Oh, you're my only star. Jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk kepok leko gano kita. Ada 3 sahaja bahan yang saya perlukan untuk buat keropok leko, iaitu isi ikan, tepung, ubi kayu dan garam. Ikan kita boleh gunakan segala jenis ikan sepatutnya, tapi yang sedap sekali adalah ikan jenis keluarga mackerel ataupun kembung. Ini saya gunakan ikan mabung atau nama Englishnya Indian mackerel. Untuk resepi keropok leko kali ini saya gunakan tepung tapioca flour ataupun tepung ubi kayu dalam bahasa Melayu. Okey, sebenarnya saya lebih suka gunakan tepung sagu. Cuma di rumah saya tak ada tepung sagu, saya gunakan tepung tapioca. Contoh tepung sagu boleh dilihat di sebelah kanan tu, berlabel hijau. Mula-mula kalau kita beli ikan seko-seko, kita kena fillet ikan macam ni ya. Ambil isi saja, kita debone ikan. Kita tanggalkan tulang ikan tu. Okey. Macam ni. Sebab tu saya gunakan ikan mabung. Sebab ikan mabung dia jenis mackerel, ikan kembung yang besar. So saya senang untuk debone ataupun asingkan tulang macam ni. Untuk fillet, proses filling ikan tu macam ni. Mudah sebab ikan dia saiz dia agak besar ya. Kalau kita gunakan ikan kembung biasa, susah sikit lah untuk kita fillet. Untuk jenis ikan pula, bagi pendapat saya yang paling sedap adalah ikan parang. Tapi ikan parang satu hal, tulang dia sangatlah banyak, susah nak asingkan. Jadi yang paling sesuai untuk buat keropok leko pada pendapat saya adalah ikan mackerel ataupun ikan kembung. Kalau ada sesiapa yang tahu cara bagaimana nak asingkan tulang ikan yang bertulang banyak macam ikan parang tu, macam di orang Terengganu buat tu, boleh beritahu saya di ruangan komen ya. Saya pun ingin belajar juga. Kita share maklumat, ilmu kat sini. Okey, selepas kita fillet isi ikan dah selesai proses tu, kita masukkan isi-isi ikan ni ke dalam pengisar kering macam ni. Okey, semua rumah ada kot kan pengisar kering macam ni. Tak perlulah kita guna pengisar daging, meat mincer. Hanya nak beli meat mincer untuk buat keropok leko sekali-sekala, kita boleh je guna pengisar kering macam ni. Pastikan isi ikan yang kita kisar ni hancur dan lumat sepenuhnya ya, agar bila kita dah campur dengan tepung nanti dia tak berderai ataupun pecah-pecah. Ikan ni sifat dia flaky bila dia masak, so dia berpotensi untuk terlerai lah ya. Kemudian ikan yang telah kita kisar tadi, kita masukkan ke dalam bekas yang kering, yang bersih macam ni. Kemudian proses seterusnya, kita perasakan keropok leko kita ni dengan garam secukup rasa. Selepas garam, kita campurkan pula tepung ubi kayu yang saya tunjukkan tadi di awal video ya. Tepung ubi kayu tak banyak, tak perlu banyak, sikit saja, sebab kita tak nak dia overpower, dia menenggelamkan rasa ikan tu. Okey, kalau boleh saya nak keropok leko saya ni rasa ikan dia kuat, strong. Gaul-gaul sebatikan semua adunan sehingga menjadi dough. Setelah sebatian menjadi dough, okey, kita boleh uli dan gentil keropok leko jadi macam ni. Guna tangan je, tak perlu letak atas pinggan ataupun pelapik. Ringkas macam ni je buat.
buat satu persatu, terpulang pada anda nak buat saiz macam mana, tapi saya suka saiz yang sebesar ni lah, macam ni. Okey, bentuk dia nak lebih kurang macam ni. Kadang-kadang terlintas juga kan kepala otak kita ni, nampak macam apa tu, tak boleh sebut, kotor ya. Tapi inilah makanan, antara makanan Melayu paling sedap, makanan ringan, makanan petang ya. Setelah selesai kita gentel uli dan bentuk dia panjang-panjang macam tadi, kita sediakan periuk dan ataupun kuali dan air, kita didihkan macam ni. Lepas tu kita blanch ataupun kita celur keropok leko kita ke dalam air mendidih. Celur ke semua keropok tadi sehingga masaklah, sehingga matang. Okey, bolehlah lepas tu kita simpan ataupun kita goreng kalau kita nak makan selepas tu. Bila dah masak, boleh angkat, masukkan ke dalam bekas macam ni. Selepas ni kita akan potong ya dan goreng. Sebenarnya bila sudah masak macam ni, keropok ni sebenarnya boleh dimakan dah. Ada juga orang suka makan keropok rebus macam ni, terus tak perlu goreng. Tapi kebanyakan orang makan keropok yang setelah digoreng. Setelah ditoskan keropok leko tadi, kita boleh potong. Terpulanglah kepada anda nak potong macam mana. Saya suka potong menyerong macam ni untuk digoreng. Tapi saya tak suka terlampau nipis, saya suka tebal macam ni, agak-agak setengah inci. Kalau kita tengok di kedai-kedai di tepi jalan, ataupun kalau kita pergi Terengganu, ada keropok leko dipotong memanjang kan. Tapi bagi saya senang nak masuk mulut, saiz yang macam ni, tak besar sangat. Selepas tu bolehlah digoreng keropok leko yang telah dipotong tadi. Goreng sehingga garing ya, dia agak keperang-perangan macam ni ya, keperang-perangan warnanya. Semasa menggoreng tu, pastikan kacau-kacau lah seketika agar dia tak hangit di sebelah bahagian, dia rata masaknya. Setelah keropok leko kita kelihatan garing macam ni, warna dia dah bertukar menjadi perang macam ni, coklat, dan bila kita angkat dia dah tak berapa berat, kita boleh angkat lah, kira dah masak tu. Okey, kita boleh makan selepas ni dengan sos cili. Sos cili apa-apa brand pun boleh. Di rumah saya ni masih ada sos cili keropok leko yang masih tinggal lah. Sebelum ni kita pernah beli keropok leko di Terengganu, dan sos cili dia masih ada. Saya akan gunakan sos cili tu. Okey, inilah dia sos cili yang saya maksudkan tadi, sos cili BTB, sos keropok leko ori. Okey, tinggi sikit je, tak banyak lah, tapi boleh lah untuk sekali makan ya. Kemudian inilah hasilnya keropok leko yang saya buat dari scratch tadi. Okey, saya nak mula makan. Pilih yang mana satu yang sedap. Ini. Okey, saya akan makan ini. Cicah-cicah di dalam sos keropok leko. Kemudian makan. Okey, saya buat mukbang sikit ya. Video yang awal-awal tadi, inilah dia. Boleh dengar tak tu kerangupan keropok leko saya? Rangup, kerup-kerup, dan rasa dia sangatlah sedap, nikmatnya, Masya Allah. Sambil diperhatikan anak-anak saya di depan, dengar tak tu suara mereka? Biar saya rasmi dulu ya. Tengok tu dah hampir juling. Akhir sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Terima kasih Daun Keladi. Jika ada video lagi, tontonlah lagi. Terima kasih.